Saya lebih kagumi Nick Clegg daripada parti Liberal Konservatif, Liberal Demokrat di UK, yang saya menjadi ahli partinya waktu saya di UK dulu. Sama-sama menyokong ketika pilihan raya umum UK. Tapi malangnya kita nak cerita tentang politik Islam. Saya tak tahu kat mana nak letakkan Nick Clegg di situ. Okay. Tapi saya pilih untuk menjadi diri saya sendiri. Bagaimana boring, rakan-rakan sekalian, terimalah seadanya. Okay. Jadi antara soalan yang ditanyakan oleh press ataupun oleh wartawan ialah, kenapa program ini diadakan dan kenapa sebegini ramai yang datang? Saya konsisten, saya tuntas mengatakan kepada press, kepada wartawan, kami ini yang membawa syiar ataupun label wasatiyah, kesederhanaan, saya meyakini suara majoriti senyap rakyat Malaysia beragama Islam dan yang bukan beragama Islam. Di dalam pendekatan untuk beragama, di dalam pendekatan untuk memahami agama, majoriti senyap ini jarang dibawa suara mereka. Sering dikaburi oleh pihak autoriti ataupun sering dikaburi oleh parti-parti politik dan juga golongan-golongan tertentu yang mempunyai agenda. Bagi kami, izinkan kami meluangkan suara majoriti senyap ini. Majoriti yang menginginkan kesederhanaan di dalam beragama, yang tidaklah mahu menjadi ekstrim dan tidak mahu menjadi liberal, tidak mahu mengangkat bendera-bendera parti atau mengangkat bendera-bendera golongan tertentu ataupun mengangkat syekh-syekh tertentu. Tidak. Kita mewakili golongan Muslim. Saya tidak suka gunakan perkataan moderat kerana perkataan itu mempunyai konotasi Eurocentrik. Saya tidak suka kita ini ditentukan oleh orang lain moderatnya kita, tetapi kita pilih wasatiyah. Kita mewakili golongan umat Islam wasatiyah yang ramai ini, dari kalangan golongan muda, dari kalangan golongan pelbagai lapisan, yang inginkan Islam itu tidak dimonopoli oleh mana-mana kumpulan, mana-mana golongan, mana-mana syekh, mana-mana parti, mana-mana tok guru. Kita mewakili umat Islam yang beramal dengan Quran dan Sunnah dan menghormati sumbangan ulama-ulama terdahulu untuk diterjemahkan di dalam konteks kita pada hari ini yang hidup berbilang bangsa, masyarakat majmuk. Lalu mereka bertanyakan kepada saya lagi, jadi apa yang doktor ingin kongsikan dalam wasatiyah, dalam politik? Saya kata kena dengar lah apa saya nak cerita pula. Kita tak apa, dengar pun dengar juga, tapi hari ini tak datang pun kan. Saya katakan, kami ini mewakili suara majoriti umat Islam dan juga bukan Islam barangkali di negara ini yang inginkan satu suasana politik yang baru, inginkan suasana politik bertamadun, politik berpaksikan prinsip, politik berpaksikan hujah, dan politik yang menghargai akal dan fikiran setiap warga, politik yang tidak rela akal ini dipermainkan dan diperbodohkan hanya dengan RM500 ataupun voucher buku RM100 saja, ataupun dengan harga sebuah tiket ke syurga. Kami tidak mahu orang lain yang menentukan nasib kami ke syurga hanya dengan mengundi mereka. Inilah suara hati pengundi atas pagar, inilah suara hati para ilmuwan Islam yang ikhlas, inilah suara hati majoriti senyap umat Islam dan juga bukan Islam di negara ini. Kita inginkan politik berteraskan moral dan etika, dan bukan politik fitnah yang keji, dan bukan juga politik tuduh menuduh, dan juga bukan politik rekayasa hanya untuk mengangkat golongan tertentu dan menafikan hak golongan yang lainnya. Kita ini mewakili majoriti senyap rakyat Malaysia
yang sudah jemu dengan politik keji, politik jatuh menjatuh, caci mencaci, fitnah memfitnah, politik bodoh memperbodohkan. Ini bukan yang kita mahukan. Ini bukan yang rakyat Malaysia mahukan. Ini bukanlah politik yang dianjurkan oleh Islam. Rakan-rakan sekalian, politik yang ingin dibawa menurut kaedah wasatiyah adalah politik berpaksikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Politik yang menghancurkan kita supaya hormat menghormati, di samping mengiktiraf competition ataupun persaingan yang sehat di dalam politik untuk menentukan masa depan yang terbaik bagi rakyat, untuk menjamin bahawa masa depan anak cucu kita lebih baik daripada keadaan kita hari ini. Ini politik yang dimahukan oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Dan ini jugalah yang kami, golongan yang mereka itu ulama, yang gambar-gambar itu, kecuali yang tidak pakai kopiah itu dan berdiri di sini. Saya ini amat jauh nak dikatakan ulama, apatah lagi ilmuwan. Anggaplah saya ahli akademik. Tapi ini juga lah yang saya rasa dikongsi oleh para ulama-ulama kita. Dan saya yakin tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, saudara-saudara dan saudari-saudari bersetuju di atas prinsip ini. Betul atau tidak? Inilah politik masa depan Malaysia. Inilah politik harapan Malaysia, politik wasatiyah. Dan saya kira bukan hanya umat Islam saja yang boleh menerima politik ini, tapi kita yakin ini jugalah yang diharapkan oleh semua golongan, semua lapisan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau masih ingat, di dalam surat terbuka saya kepada salah seorang timbalan menteri yang telah mencampakkan manifesto parti lawan ataupun apa yang dijanjikan oleh parti lawan ke dalam tong sampah, saya katakan itu telah mengundurkan rakyat Malaysia, mengundurkan transformasi yang cuba dibawa ini 20 tahun ke belakang. Walaupun beliau melakukan di hadapan warga Felda, saya bukan orang Felda, tetapi saya yakin ramai di sini merupakan anak-anak warga Felda, generasi kedua ataupun ketiga. Warga Felda tidak bodoh, tuan-tuan. Hatta generasi pertama, terutamanya mereka berketurunan Jawa dari selatan tanah air. Orang lain tak setuju, orang Bugis tak setuju. Dan juga orang Bugis, saya katakan, dan Kulaan. Rakyat Malaysia tidak bodoh. Rakyat Malaysia rindukan, dahagakan politik yang menghargai akal mereka, politik yang memberikan kepada rakyat hak untuk mereka menentukan masa depan mereka. Bukannya orang lain yang tentukan, bukannya orang lain menabik dada, mereka lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita lebih tahu apa untuk diri kita sendiri, dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT di atas apa yang kita pilih untuk menentukan masa depan kita. Tetapi untuk membuat pemilihan yang berdasarkan tanggungjawab, pemilihan yang bernas dan bijak, kita perlukan ruang maklumat yang adil. Kita perlu mendengar hujah daripada semua pihak. Kita perlu mendengar pendapat daripada semua golongan di atas level playing field. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jika kita lihat apa yang berlaku di Amerika, kafir tak boleh ikut. Rasulullah kata, al-hikmatu dawlatul mu'min. Hikmah itu barang umat Islam yang hilang. Mana dia jumpa, dia kena ambil. Dan kita lihat contoh yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sendiri dalam bab strategi, dalam bab keduniaan. Tiada ada salahnya kita mencontohi dan mengambil yang terbaik daripada dunia luar. Sahabat sendiri pun, Saidina Umar, apabila Islam sudah mula membesar, bukan lagi kepada city state di Madinah,
Tetapi kepada Empire State, Saidina Umar terpaksa mempelajari banyak sangat mekanisme daripada pemerintahan Parsi, sebuah empire yang telah jatuh. Tetapi sistem pentadbiran mereka itu perlu dicontohi. Saidina Muawiyah juga telah menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana sistem pemerintahan Rom itu ditiru oleh beliau di dalam pemerintahan yang berpusat di Syam, di Dimash. Kita boleh ambil pengajaran daripada orang selagi mana ianya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu di Amerika itu kalau kita lihat pertandingan presidennya, kan ada debat antara calon Demokrat dan juga calon Republican. Kalau di UK itu, setiap parti apabila bertanding, mereka dapat level playing ground. Dan untuk mengetahui tuan-tuan dan puan sekalian, hatta di parlimen pun mereka dipimpin oleh two party system yang memberikan hak kepada pihak pembangkang, hak yang sama diberikan kepada pihak kerajaan juga. Adanya kerajaan dengan kabinet, adanya pembangkang dengan shadow kabinet. Gaji menterinya sama, fasiliti diberikan sama, cuma bagi pihak pembangkang tak dapat allowance seperti mana kabinet kerajaan. Tetapi hak untuk bersuara muncul di media, hak untuk bercakap di parlimen, hak untuk muncul di publik, itu diberikan sama rata. Kalau lewat pilihan raya itu, masing-masing oleh kerana kerajaan dibubarkan, tidak ada kerajaan, yang ada caretaker government. Jadi parti-parti yang bertanding itu sama rata, level playing ground. Maka mereka akan bertanding secara adil dan saksama. Kenapa? Saya katakan mereka ini merujuk kepada Al-Quran. Orang kata, mana mungkin orang kafir ikut Quran? Ya, mereka tidak ikut bulat-bulat Quran itu, tetapi semangat Quran itu yang mereka ikut. Mereka tanyakan lagi, di mana ya dalam Quran? Saya katakan dalam ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wah, itu maksudnya kena taat pada pemimpin, tak boleh jadi parti pembangkang. Kalau jadi parti pembangkang, jadi khawarij tu. Saya kata, ini mana punya tafsiran ni? Bila sudah dibubarkan parlimen, tidak ada kerajaan, bagaimana ada khawarij, bagaimana ada pembangkang? Semua parti itu sama rata. Itulah politik bertamadun. Jadi bagaimana boleh ikut ayat tadi? Lihat ayat tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri alaikum. Alaikum atau minkum? Minkum. Alaikum ke atas kamu, mereka di atas, kita di bawah. Kalau minkum itu pemimpin dari kalangan kamu, dari diri kamu. Sebab itu kita lihat Ibn Ashur di dalam At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, ini menunjukkan bahawa model yang amat dekat sekali dengan ulil amri minkum ini ialah model representatif demokrasi. Demokrasi yang mewakili rakyat itu, kerana pemimpin dipilih minkum dan bukannya alaikum seperti mana kerajaan-kerajaan monarki. Bagi yang lebih dekat dengan Islam itu. Jadi kalau nak dipilih minkum itu, perlunya minkum yang nak pilih itu, antum itu, perlulah mereka memilih pemimpin itu berdasarkan kualitinya, berdasarkan maklumat yang cukup untuk mereka membuat pilihan. Dan pemilihan itu tidak boleh berat sebelah, kena pemilihan yang adil dan saksama. Perlunya pemilihan yang bersih. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila ditanyakan lagi, bagaimanakah prinsip politik wasatiyah ini di dalam Islam? Saya katakan, politik wasatiyah ini dia perlu berpijak di atas konsep ukhuwah. Saya minta maaf, orang kata ini macam lain je kat dalam buku tulis lain, ni tak juga ke? Oh, tengok muka saya. Tak, apa ni, di presentation tu tak juga gerak. Saya kata lah, presentation saya buat lain, tapi bila lihat mood sudah 3,000 ini, kalau saya buat presentation di pukul 2, tidur semua. Dan ini pun bukan kuliah di kampus ya, untuk saya cerita dengan detail. Kalau nak detailnya boleh baca buku ni lah, penat ditulis tu. Ada hampir 70 muka surat tu kan, tentang itu boleh baca. Yang pentingnya nak dalam 20 minit ni kita kena benda yang tak boleh dapat dalam buku lah. Benda yang kalau saya cerita,
saya akan tinggalkan Dewan dalam keadaan lawas. Jadi saya katakan tadi, konsep politik wasatiyah ini mestilah berteraskan ukhuwah. Oh Ustaz, bagaimana ya politik dengan ukhuwah? Kalau sudah ada partai-partai itu, okay. Kalau sudah ada partai-partai yang bertanding itu nggak ada ukhuwah, itu pastinya akan bergaduh, kan? Kata orang Kelantan, gocoh lah. Itu politik kuno. Kita tidak mau politik kuno. Kita tidak mau persaingan kuasa itu dihiasi dengan fitnah, memfitnah, gaduh-gaduh, kafir mengkafir, sesat menyesatkan, ataupun dengan fitnah rekayasa ceritanya. Yang kita mahu kan politik hujah. Ya, saya ini bukan partai kamu. Kamu juga tidak mendukung apa yang saya bawa, tetapi kita bawakan hujahnya. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kita bawakan hujah dan dia terserah kepada rakyat untuk membuat keputusan. Tetapi dengan syarat, rakyat itu harus mendapat maklumat yang selengkapnya. Rakyat itu harus mendengar daripada kedua-dua pihak dengan adil dan saksama. Tidak mungkin satu pihak boleh bersuara, orang lain tidak dibenarkan bersuara dan langsung kita katakan itu demokrasi. Itu bukan demokrasi itu, Pak. Demokrasi itu level playing field. Peluang yang sama. Dan bukan itu saja, kalau sudah menang pun harus ada check and balance. Pembangkang itu kan sebagai pengimbang untuk accountable, dan kalau untuk di accountable itu pihak yang berkuasa perlu transparan, tidak boleh sembunyikan. Dan untuk apa accountable ini semua? Ini namanya barat nih. Tidak, itu untuk maslahat umat Islam. Bukankah Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Bada'i'us Sana'i telah mengatakan bahawa politik itu apa sahaja perbuatan yang membawa kepada kebaikan dan menjauhkan manusia daripada kemusnahan, dan tema utamanya adalah maslahat. Dan bagi Al-Mawardi di dalam kitabnya yang kurang dikenali oleh orang ramai, Adabud Dunya wa Din, beliau menekankan konsep yang paling asasi, paling fundamental itu di dalam politik ialah as-salah, yang memberikan manfaat. Daripadanya datanglah al-aslah, yang lebih layak, yang paling layak. Maka yang paling layak itu akan memerintah. Yang paling layak itu wajib dipilih. Siapa yang lebih layak? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Yang paling baik untuk kita pilih itu, kita wakilkan orang yang qawi, ada kualitinya, al-amin, dan juga amanah. Kalau ada kualiti kepimpinan, qawi itu kuat, ada ilmunya, ada kualitinya, tetapi kuat rasuah, tetapi ada pecah amanah, diberikan lembu tak reti nak jaga. Ini bukan di Malaysia, ini di Zimbabwe. Yang mungkin Mufti Meng lupa nak cerita. Di sini mana banyak lembu kan? Okay. Ataupun yang diberikan kekuasaan mereka selewengkan, maka ini tidak layak dari Islam. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Orang yang kamu nak pilih, orang yang kamu nak sewa, orang yang kamu nak berikan pangkat itu mestilah yang qawi dan amin, yang ada kualiti dan amanah. Amanah saja tidak cukup, Bu. Wah, solat tahajudnya 20 rakaat satu malam, penampilannya Masya Allah, waliullah, tetapi kualiti nggak ada. Bicara soal ekonomi saja udah nggak bisa. Bicara soal politik luar negara, rancu tuh. Bicara tentang international relation, kelam kabut tuh. Ini bukan pemimpinnya kan? Jadi kena seiring itu kualiti kepemimpinan dan juga amanah. Inilah politik wasatiyah yang kami inginkan. Inilah politik wasatiyah yang kami ingin tunjukkan. Tetapi bagaimana kita ingin tahu seseorang itu ada kualiti,
Seseorang itu ada amanah jikalau mereka tidak diberikan ruang yang sama untuk membuktikannya. Kuasa di tangan rakyat. Dan juga politik wasatiyah yang kita hayati ialah politik yang menghakupayakan warga, menghakupayakan rakyat melalui konsep islah. Fa aslihu baina akhawaykum innamal mu'minuna ikhwatun. Kan? Ukhwah dia kena datang islah. Islah itu sentiasa penambahbaikan dalam kehidupan manusia. Kalau di dalam ayat itu disebutkan apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kamu umat yang sederhana untuk kamu menjadi saksi ke atas manusia. Jadi saksi ini kerjanya apa ya? Seperti diterangkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak jadikan kamu kecuali untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Setiap individu muslim itu merupakan agent of mercy, membawa rahmat di dalam kehidupannya, membawa rahmat kepada masyarakat, membawa rahmat kepada masyarakat, kepada alam sekitar. Sebab itu bila baru-baru ini ada orang berbincang dengan saya, dia kata masalah sekarang apabila politik bercampur dengan agama. Saya kata saya boleh setuju separuh dan tidak setuju separuh. Saya setuju kata-kata tuan itu, memang kalau politik di Malaysia itu agama menjadi permainan. Semua pihak mempergunakan agama untuk menunjukkan kebenaran mereka. Semua pihak mempergunakan orang agama dari kalangan mereka untuk membuktikan pihak mereka yang benar. Itu amat malang sekali. Tapi itu tidak boleh dipisahkan daripada masyarakat Islam itu. Di mana-mana pun lah. Mubarak itu pun dulunya ada Syekhul Azhar untuk sokong dia. Bashar al-Assad di Syria juga mempunyai Said Ramadan al-Buti untuk sokong dia. Jadi mempergunakan agama dan orang agama itu satu benda yang itu sudah lama itu. So kita lihat bagaimana Ibnu Muqaffa dalam kitabnya Al-Adabul Kabir dan Adabul Saghir telah beritahu kepada khalifah penting gunakan agama. Sebab itu kita lihat Pak Cik Karl Marx amat kecewa dengan keadaan ini. Lalu mengatakan agama itu candu masyarakat. Orang full stop dekat situ itu menzalimi Karl Marx. Walaupun dia kata saya ustaz kiri, tapi saya bukan harus kiri Cuma kita harus berlaku adil lah. Itu wasatiyah kan. Wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu fa innahu aqrabu littaqwa. Karl Marx dia tak berhenti kat situ. Dia kata jikalau agama digunakan untuk menindas rakyat celaka. Benar sekali kata-kata dia tu. Sepanjang sejarah memang rejim-rejim raja-raja yang zalim menggunakan agama untuk menindas rakyatnya. Rakyat diberikan agama supaya tidak bangkit. Ya Allah, qadar Allah, terimalah. Kalau kritik jadi khawarij. Kalau kritik ini al-khuruj alal imam al-jair, ini bukan ahli sunnah. Wah, jadi itu ramai yang keluar daripada ahli sunnah ni Itu cucu-cucu Rasulullah, Ibrahim Nafsu Zakiyah, Zaid bin Ali, dan sahabat Imam Ahmad sendiri, Ahmad Al-Khudai, yang disebutkan di dalam Syiar A'lamin Nubala sebagai muhaddits yang thiqah. Itu melancarkan revolusi di zaman Imam Ahmad. Dia bertemu dengan Imam Ahmad mengatakan dia ingin lancarkan revolusi. Imam Ahmad tak mampu, tapi dia mampu. Dia kalah. Walau bagaimanapun dia menunjukkan bahawa boleh kita mengkritik pemimpin dan boleh kita menjatuhkan pemimpin jikalau mereka berlaku tidak adil. Itu ada dalam Islam. Tapi zaman dulu tidak ada demokrasi, tidak ada good governance, maka mereka memilih untuk mengangkat senjata. Zaman sekarang kan sudah ada ballot box. Zaman sekarang kan sudah ada social networking. Zaman sekarang kan sudah ada proses-proses tertentu. Jadi kita tidak perlu lagi mengangkat senjata. Dan itu lebih dekat dengan maslahah yang disebutkan tadi. Menghak upayakan rakyat
Bila ditanyakan, saya katakan yang pertama tadi betul, separuhnya saya kata tak betul. Kenapa? Saya katakan sememangnya setiap individu Muslim itu dilahirkan untuk menjadi ahli politik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu bingung billah. Setiap umat Islam itu wajib laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Tangkap orang berkhaluat saja kah? Mengendap saja kah? Tidak. Membenteras rasuah itu amar ma'ruf nahi munkar. Membantu golongan OKU itu juga amar ma'ruf nahi munkar. Saya minta maaf saya rasa amar ma'ruf nahi munkar yang saya kena buat sekarang ni ialah nak minta pihak penganjur beritahu PWTC lepas ni sediakan toilet untuk OKU di PWTC ni, dan juga laluan khas untuk orang-orang yang naik wheelchair English education. Kalau orang pakai wheelchair boleh tak nak naik sini tadi? Agak sukar ya. Boleh. Saya lihat ada kepayahan di situ. Kalau untuk orang yang cacat penglihatan pun agak kurang sesuai sini berbanding jika anda semua pergi ke Tokyo contohnya. Itu bandar itu kalau untuk OKU amat mesra. Dan satu lagi saya lihat di sini tidak ada tong sampah untuk recycle. Itu juga amar ma'ruf nahi munkar. Nak selamatkan dunia daripada global warming. Kan? Sebab itu saya lihat kerangka Islam yang luas ini perlu dibawa dalam politik. Politik Islam ni bukan hanya untuk mengangkat mullah-mullah sahaja ataupun dengan slogan-slogan tertentu, tetapi ia membawa konsep maqasid syariah di dalam segenap kehidupan manusia yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Tuan-tuan sekalian, saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, itulah tugas kita. Sebab itu kalau dikatakan politik itu tidak perlu masuk dalam agama, saya kira itu tidak tepat. Kerana setiap Muslim itu dilahirkan untuk menjadi ahli politik, untuk amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan termasuk dalam politik juga ialah memerangi politik rasuah, memerangi politik wang, memerangi salah guna kuasa, dan juga memastikan hanya yang layak saja dipilih untuk menjadi parti pemerintah. Itu termasuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Memperjuangkan agar nasib golongan marhain terbela, memperjuangkan agar setiap pihak mendapat khidmat kesihatan yang berkualiti, memperjuangkan agar setiap warga boleh mendapat pendidikan yang berkualiti, meningkatkan tahap pendidikan kita, memastikan setiap orang itu perutnya terisi. Itu juga al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi kalau disebutkan politik wasatiyah itu cukup kita katakan bahawa inilah politik yang bertamadun. Kalau dikatakan politik wasatiyah itu kita katakan inilah politik masa depan, politik yang berteraskan etika, politik yang berteraskan moral, dan politik yang buta warna dan juga tidak memilih bulu. Tetapi kita mementingkan kualiti, amanah, dan juga mementingkan maqasid syariah dalam segala tindak tanduk kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, harapan kami golongan yang memperjuangkan politik wasati ini agar tuan-tuan dan puan sekalian bersama-sama menghayati politik baru ini, politik hujah, politik moral, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Gunakan suara anda sekalian untuk mendidik masyarakat supaya bersama-sama menghayati politik ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Begitu hebat sekali bapaknya bercakap tentang politik itu, berpusing terus ya. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, memandangkan
politik yang telah dibincangkan, tajuk politik yang dibincangkan yaitu politik wasati. Kenapa aku cakap bahasa Inggeris? Indonesia. Dah jadi macam cakap dengan bibi pula. Tuan-tuan besar mati sekalian, apabila kita melihat kepada konsep yang dibawa ataupun konsep gambar rajah umum yang dibawa oleh Dr. Mazli Malik ini tadi, kita dapat lihat bahawa Islam amat mementingkan kepada politik sebenarnya. Kalau kita tengok pada hadis Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris pada Nabi. Dan kalau kita lihat dalam hal ini, tuan-tuan bersama sekalian, Al-Mawardi dalam kitab Ahkam As-Sultaniyah, dia menjelaskan dalam pentadbiran politik ini memerlukan beberapa elemen. Pertama, perlu ada politik. Politik kena pandai. Yang kedua, tuan-tuan bersama sekalian, mesti ada pemimpin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, seperti mana yang dijelaskan oleh yang berbahagia Dr. Mazli. Yang ketiga, tuan-tuan bersama sekalian, perlu ada masyarakat. Kalau tak ada masyarakat, tidak akan ada politik di sana. Itu akan jadi puzzle. Yang keempat, perlu ada negara atau kawasan. Dan hal ini, tuan-tuan bersama sekalian, dibincang pula, tuan-tuan bersama sekalian, diambil oleh profesor-profesor barat, antaranya Profesor Howard Gardner dalam bukunya Change Your Mind. Cukup menarik, tuan-tuan bersama sekalian. Bunyi English tadi. I'm speaking English, but today we are in Malaysia, so cakap Melayu. Apa Profesor Howard Gardner akan sebut, tuan-tuan? Ada 5 perkara, dia ambil daripada yang tadi, 4 perkara tadi, 4 perkara utama yang disebut oleh Al-Mawardi. Pertama sekali, kita perlu menggunakan hujah. Dalam berpolitik kita kena ada hujah. Kenapa saya pilih parti ini? Kenapa saya pilih orang ini? Itu yang pertama. Yang kedua, penyelidikan. Kita sebagai rakyat kena buat penyelidikan. Buka Facebook, buka email, buka zaharudin.net, buka Ustaz Zahzan, FB Ustaz Zahzan. Saya dah lupa bang, sorry. Kekanda Ahmad Zahzan ni baik sangat. Dia senyum je tengok saya. Saya balas senyum selalu dengan dia. Manis, tuan-tuan, manis. Walaupun kulitnya bukanlah gelap, tetapi comel. Ustaz Zahzan. Saya suka sayang Ustaz Zahzan. Masya Allah. Uhibbuka fillah ya akhi. Wa ahibba ila izza. Guru-guru dan semua yang sayang ada depan saya. Yang ketiga, tuan-tuan, pribadi. Pribadi itu kita tengok. Kata Howard Gardner ni, abang gaul. Yang keempat, apa disebut? Saya tulis laju-laju kan? Penghargaan. Bila kita dah pilih pemimpin tu, kita kena pangkal. Itu dia lebih kurang. Yang terakhir, iktibar. Ambil iktibar daripada negara-negara Arab. Kenapa bergaduh, kenapa bertelagah, kenapa Palestin sampai hari ini tak berjaya-jaya, tuan-tuan dan hadirin sekalian. Astaghfirullahaladzim, saya tersasar lagi. Saya bukannya ahli panel yang dijemput. Oleh demikian, tuan-tuan dan hadirin sekalian, saya mempersilakan yang berbahagia